ilmu yang diamalkan syekh itu adalah diterima daripada syekhnya, dan syekh itu pula menerima daripada syekhnya. Begitulah keadaan sehingga akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya salah silah seperti yang disebut itu, maka seorang itu tidak boleh menjadi syekh. Jadi seorang syekh juga mesti mempunyai silsilah. Maksudnya kalau dalam ni disebut salah silah kan, silsilah. Silsilah tu maksudnya rantaian lah. Maksudnya dia mengambil daripada siapa. Berhenti rehat 10.30 ya. Okey. Jadi syekh itu 5 minit. 5 minit. Oh, 5 minit berhenti rehatnya. Okey, baik. Jadi syekh itu mesti memiliki silsilah sambung sampai 11.30. Okey, baik. Okey, syekh itu mestilah memiliki silsilah. Maksudnya dia tu mengambil daripada gurunya macam kita dah sebut tadi lah ya. Okey. Sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi silsilah nama tu mesti ada dia daripada guru dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut kat sini, tuan-tuan tengok ya, dia kata Syekh Ahmad Al-Qamashkanawi menegaskan hal tersebut dengan katanya, yang ini ada dalam kitab yang saya sebut tadi tu, Jami' Usul Awliya. Itu pengarang dia Syekh Ahmad Al-Qamashkanawi. Syekh Ahmad Al-Qamashkanawi ni orang Naqsybandi Mujaddidi. Jadi kata dia man lam yasih lahu nasabun fahuwa laqitun fi tariq. Dia kata barang siapa yang tidak sah nasab dia tu, maka dia itu adalah orang yang keterciciran dalam masalah tarik. La abun lahu wa la yajuz lahu at-tasaddur wal julus wal irsyad al-muridin illa ba'da akhdhihi adab at-tariq min Syekh Kamil. Jadi dia kata orang yang tak sah nasab, maksudnya dia pun tak ada silsilah pun. Dia tak ada silsilah daripada mana dia ambil tarekat ni, dia tak ada silsilah, dan guru dia pun tak pernah mengijazahkan kepada dia supaya dia menjadi seorang syekh, maka tiada sah dia menjadi seorang syekh. Dia kata fi tariq. Dia kerana apa? La abun lahu wa la yajuz lahu tasaddur. Dia itu tak ada bapa, maksudnya guru tak ada. Tak ada bapa dalam ilmu agama, tak ada bapa dalam ilmu kerohanian, tak ada. Wala yajuz lahu tasaddur wal julus lil irsyadil muridin. Tak boleh, haram dia tu at-tasaddur. Tasaddur ni ke depan untuk mengatakan saya syekh, saya nak ngajar begini, tak boleh. Wal julus lil irsyad, dan dia tu nak duduk di depan masyarakat untuk memberi irsyad, tak boleh. Lil muridin illa ba'da akhdhihi adab tariq, melainkan selepas dia masuk tarekat. Selepas dia masuk tarekat min Syekhil Kamil, daripada syekh yang sempurna. Syekh yang sempurna ialah syekh yang cukup syarat, bukan syekh yang jadi mujtahidin, bukan. Jadi syekh yang cukup syarat syekh. Jadi dia mesti ada. Dekat sini tuan-tuan, saya ringkaskan sikit. Dia ada banyak dekat sini. Kita baca teruslah, okey. Kita baca 172 tu bawah sekali. Oleh sebab itulah maka seorang Islam yang telah menceburkan diri dalam amalan tarekat diwajibkan mengetahui silsilah syekhnya. Siapa yang masuk tarekat mesti dapat silsilah tu, silsilah syekhnya, silsilah gurunya. Jika dia tidak mengetahui silsilah syekhnya, bererti dia berjalan dalam keadaan buta. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dia berjalan dalam keadaan buta. Dia kata kalau seseorang tu tiada syekh, jadi macam mana dia kata dia berjalan dalam tasawuf? Dia satu saya kata tuan-tuan, at-tariqah ni dia mazhab dalam tasawuf. Macam kita belajar fiqh kan. Kalau kita belajar fiqh, kita ambil wuduk je. Dia katanya ambil wuduk, basuh kepala, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, basuh kaki kan. Jadi kita pun main basuh je. Kita pun tak tahu dekat mana syarat sah basuh, sampai mana nak kena basuh, berapa kali nak kena basuh, air apa nak pakai, kita pun tak tahu. Kita main basuh je. Jadi kita menggunakan fiqh kita tanpa mazhab. Jadi bila kita menggunakan fiqh kita tanpa mazhab, maka fiqh kita berjalan dalam keadaan buta. Sebab kita tak tahu macam mana sah dia. Macam mana kita nak tahu sah dia? Sah dia kita nak kena tahu mestilah dengan memakai mazhab. Begitu juga dengan tasawuf. Tasawuf disuruh zuhud, disuruh marah, disuruh jangan marah, disuruh tahan marah, disuruh marah, disuruh sombong, disuruh jangan sombong. Bila nak sombong, bila jangan sombong. Bila nak marah, bila tak nak marah. Bila yang kita kena berbahas, bila yang kita kena berlawan cakap, dan bila yang kita tak nak cakap.
Ada persoalan daripada Makcik Salma, apa beza syekh dan guru mursyid? Tak sama ke ustaz? Jadi jawapan dia gini, kita kalau dia bergantung kepada istilah beberapa ulama, ada yang membezakan syekh dengan mursyid. Ada yang mengatakan mursyid dan syekh itu sama. Jadi kita syekh itu daripada sudut lughawi, nama maksudnya guru. Mursyid itu daripada sudut lughawi ialah orang yang memberi petunjuk. Jadi kalaulah kita kata ada orang memberi petunjuk kepada kita, kita pun kata dia pun mursyid. Boleh juga daripada atas jalan lughawi. Tapi daripada sudut tarekah, mursyid itu adalah syekh yang kita berbai'ah kepada dia, yang kita berbai'ah ni, kita mengambil janji setia untuk menjadi hamba Allah di atas tempaan guru. Jadi guru tu nampak kita ni kaki apa, mungkin kita ni kaki lalai, suka dengan dunia, jadi ditempa kita cara macam mana nak hilangkan dunia. Jadi bila dah ditempa sampai kita mewarisi takut, itu yang dia nak bawa. Kalau kita ni dunia kita tak suka kepada duit, kita tak suka kepada perempuan, tapi kita suka kepada kemegahan. Kita nak jadi guru, kita nak ke depan. Jadi syekh tengok, yang mursyid tadi tu dia tahu macam mana, dia tahu apa penyakit kita dan dia tahu ubat kita. Jadi orang yang kita bai'ah tadi di atas tempaan dia untuk menjadi hamba Allah, kita tadi berbai'ah dengan dia, berjanji setia untuk menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba guru. Jadi kita berbai'ah tu, ambil janji setia untuk menjadi hamba Allah tadi tu. Orang itulah yang dinamakan Syekhul Mursyid, Syekh Al-Mursyid. Jadi dia itu adalah guru mursyid. Kalau kita nak kata syekh biasa, siapa-siapa yang tuan-tuan tengok yang guru, tuan-tuan panggil syekh lah. Suatu syekh di sisi tarekat dengan syekh di sisi panggilan orang awam tak sama. Begitu juga al-imam di sisi ulama hadis dengan al-imam di sisi ahli bait. Di sisi ahli bait, kenapa Sayyidina Ali dipanggil al-imam? Kenapa Sayyidina Ja'far Shadiq dipanggil al-imam? Kenapa dipanggil Imam Ja'far Shadiq? Jadi ta'rif al-imam di sisi ulama sufi sama dengan ahli bait, tetapi di sisi ulama sufi dengan ahli bait dengan ulama hadis tak sama. Kalau ulama hadis, al-imam tu gelaran untuk orang yang hafal 100,000 hadis. Macam tu cerita dia. Jadi kalau untuk untuk ahli bait, al-imam ni adalah orang yang sampai kepada martabat siddiqiyatul kubra. Siddiqiyatul kubra ni maksudnya orang yang memiliki ilmu tarekat, ilmu hakikat yang sempurna. Jadi syekh, kalau dia dah jadi syekh, maksudnya kalau dia dah jadi mursyid, baru dinamakan al-imam. Sebab tu al-imam di sisi ahli bait sama macam al-imam di sisi ahli sufi. Macam tu. Jadi gelaran ni kalau kita katakan umum, syekh untuk siapa-siapa kita boleh bagi. Tapi kalau kita istilahkan dia di dalam ilmu sufi, syekh itu adalah guru mursyid tadi. Syekh kepada murid tadi tu adalah guru mursyid. Jadi begitu. Jadi sebab itu kita meletakkan bagi siapa-siapa yang ada ijazah, maksudnya dia tu orang dia memang syekh, dia memang ada ijazah daripada guru dia memang disuruh untuk mengembangkan tarekat, maka kita kena gelarkan dia sebagai syekh. Sebab tu contoh saya beri, itulah Dr. Syuhada, syekh. Kalau kita tuan-tuan tak panggil dia syekh, besok orang-orang yang tarekat sesat, murid-murid dia panggil guru dia syekh. Dr. Syuhada yang bawa tarekat betul, orang panggil dia ustaz je. Jadi itu setengah daripada perkara yang menzalimi agama, maksudnya menzalimi perkara yang benar. Sebab orang tak tahu dia siapa. Orang ingat dia ustaz biasa je, padahal dia syekh. Begitu juga nanti orang yang sesat tadi, sebenarnya dia sesat, ilmu syariah tak ada, tapi bila murid dia panggil dia syekh, orang ingat dia betul syekh tarekat. Jadi kita kena memanggil seseorang tu atas gelaran yang sebenar. Macam tu cerita dia. Jangan kita memuji orang yang tak layak, jangan kita merendahkan pula orang yang layak. Bila orang tu layak, letakkan dia atas gelaran dia. Jadi itu beza tadi syekh. Jadi kalau di sisi ahli sufi, syekh itu adalah mursyid. Kalau di sisi lughawi, syekh itu adalah guru. Macam tu cerita dia. Syekh itu adalah guru. Okey, kita ada 3 minit lagi. Kita sambung sikit je lagi. Okey. Jadi itu menjawab soalan tadi ya. Baik, kemudian kata Syekh baik, jadi kalaulah kita tadi berada dalam
dalam syariat kita pun tak ngikut mazhab, maksudnya bererti kita berjalan dalam keadaan yang buta. Begitu juga jikalau kita di dalam tarekat kita nak belajar tasawuf, kita nak ikhlas, kita nak khusyuk, tapi kita main buat-buat sendiri je, tak ada bapak pun, kita tidak dilahirkan ikhlas kita, roh itu tu tidak dilahirkan oleh nabi, tidak dilahirkan oleh murid-murid nabi, tidak dilahirkan oleh guru kita buat-buat sendiri je. Jadi kita tu dikatakan berjalan dengan keadaan buta sebab tak ada tarekat. Tarekat tu adalah mazhab dalam tasawuf. Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi itu adalah mazhab dalam fikih. Asy'ariyah, Maturidiyah itu adalah mazhab dalam akidah. Jadi kenapa pada mazhab, pada akidah kita ada mazhab, pada fiqh kita ada mazhab, tapi kenapa pada tasawuf kita tak ada mazhab? Jadi itu setengah daripada tipu daya syaitan yang menyebabkan kita tak boleh sampai. Sebab kita tak dapat, kita tak mengambil roh daripada nabi, kita mengambil roh daripada kertas. Kita baca buku mana-mana, kita pun rasa nak khusyuk, kita pun buat-buat khusyuk. Sebab tu tak jadi. Sebab roh tu kita tak ada roh. Kita tak mengambil roh. Jadi roh tu mesti diturunkan, roh tu mesti ditempa. Mesti ditempa daripada tangan yang sudah ditempa. Okey. Jadi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ada menyatakan mengenai hal ini dengan katanya, alam ayyuhat talib al-murid man lam ya'lam abahu wa ajdadahu fi at-tariq fa huwa ama wa rubbama intasaba ila ghairi abihi. Dia kata, ketahuilah wahai murid, siapa yang tidak kenal bapanya dan para datuknya dalam tarekat itu, maka dia buta dan mungkin juga nasabnya dihubungkan kepada orang yang lain yang bukan bapanya yang sebenar. Baik. Dia kata, ketahuilah wahai murid, siapa yang dia kata dia tak tahu nasab dia, maksudnya dia tak tahu dia dapat amalan dia ni daripada mana dapat, dia tak tahu. Kerohanian ni daripada mana dapat? Sebab kerohanian, kalau dalam tasawuf, kerohanian dia adalah silsilah tarikat. Jadi dia punya sedih, dia punya khusyuk, dia punya takut kepada Allah tu daripada mana dia dapat? Jadi mungkin dia menisbahkan kepada bukan bapak dia. Contohnya, dia kata dia berguru dengan Dr. Syuhada, Syekh Syuhada, berguru dengan Syekh Syuhada, dia dengar limpahan nur daripada nasihat Syekh Syuhada. Bila dengar dia pun rasa macam dia terasa ingin kembali kepada Allah. Tapi dia tidak menyerahkan diri dia kepada Syekh Doktor. Tidak menyerahkan. Jadi dia menisbahkan diri dia kepada Syekh Syuhada, tapi sebenarnya dia bukan murid Syekh Syuhada. Sebab dia dapat tu daripada pendengaran dia je. Dia dapat tu daripada nasihat saja. Dia bukan dapat tu daripada limpahan nur. Limpahan nur ni dapat dengan bai'ah, dengan menyerah diri, dengan masuk ke dalam silsilatil qaum, maksudnya masuk dalam silsilah kaum. Silsilah kaum tu adalah tarekat. Itulah cerita dia. Okey, salah silah syekh yang mutasil atau yang bersambung-sambung